Alhamdulillah, sahabat Quran yang Syafiq kita kasihi. Nah, kita santai-santai di rumah, kita memperbaiki. Nah, surah Yasin ayat yang ke-7. Nah, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Baik, kita masuk kepada laqad qad la fathah qad baris dal mati, dal itu qalqalah, ba jim dal ta qaf, baing, kena ingat baju di toko di kedai, ya. Ba jim dal ta qaf, ini semua huruf dipanggil huruf qalqalah. Apabila mati, kan, berada di tengah-tengah ayat ini, kan, di tengah kalimat atau di tengah ayat, maka dibaca dengan pantulan yang sederhana, kan? Nah, itu namanya qalqalah sughra, kan? Laqad qad. Nah, cuma kita nak betulkan dal ni sebelum kita teruskan kepada haqqal. Laqad qad, bukan laqad. Nah, jangan ditekan. Nah, istilahnya dulu waktu Syafiq belajar dengan almarhum Ustaz Zain Syukur, Allah maghfir lahu warhamhu wa wasi' madkhalahu wa nawwir maqbarahu insyaallah. Nah, Ustaz Zain selalu bilang dal jangan dalcah, nah, kan? Dal Arab, kan? Cuba kalau kita pergi kedai Arab, kan? Kemudian dia jual minyak wangi, kan? Kedai Arab dia jual minyak wangi. Kita pergi cari beras atau gula ke dan sebagainya, kan? Dia akan bilang, dia punya bahasa Melayu pelat dia tak ada, dah. Dia pelat, tak ada, bukan tak ada. Da, no, itu dalcah, kan? Tapi dal Arab, laqad ada, laqad, dah boleh, kan? Dala, laqad dadidu bada. Alright, laqad haqqal. Nah, laqad haqqal. Okay. Haqqa. Matikan kaf, hidupkan kembali. Nah, grip lepas. Laqad haqqal. Ada satu detik di situ yang dipanggil the grip, kan? Laqad qalqalah. Laqad haqqal. Nah, kan? Alif tu tak pakai, kan? Langsung masuk kepada lam, kan? Jangan baca laqad haqqal. No, masukkan langsung kepada lam itu tadi, ya, lam mati. Laqad haqqal qaul, lam jangan dipantulkan, jangan dihidupkan kembali, jangan dikalkalahkan. Yang dikalkalahkan dal ini tadi. Nah, itu yang dipanggil kalkalah, dipantulkan. Laqad haqqal qaul, laqad haqqal qawlu ala. Nah, kita jumpa apa itu? Ada pedang Rasulullah SAW. Nah, tapi dekat situ ada alif kecil, alif pendek ataupun fathah yang berdiri. Alif pendek ini dipanggil alif khanjariyah, kan? Khanjariyah atau khinjariyah, kan? Alif khanjariyah atau khinjariyah. Apa tu? Nah, pisau belati. Nah, pasal pada hari Rabu kemarin Syafiq bilang dagger. Nah, kan? Nah, nampak bentuknya, kan? Cuba perhatikan baik. Sama, kan? Nah, justru itu dalam bahasa Arab dipanggil alif khanjariyah, kan? Khanjari, kan? Khanjariyah. Nah, apa itu khanjariyah? Ya ini. Apa dipanggil? Pisau belati. Nah, pisau belati. Arab biasa menggunakan pisau ini, letakkan di pinggang bagaikan keris. Kalau di Melayu keris, kalau di daerah Indonesia golok dan sebagainya, bukan di sana juga ada keris, kan? Baik. Jadi itu tradisi mereka. Nah, jadi ada yang paling populer sekali di Oman, kan? Nah, sehingga dipanggil khanjariyah Omani. Pisau belatinya Oman. Sampai sekarang mereka masih tradisi. Nah, bukan untuk bunuh orang, tidak, tapi itu tradisi mereka. Alif kecil atau baris atas yang berdiri, kan, yang bentuknya seperti dagger ini, kan, dipanggil al-aliful khanjariyah. Nak panggil khanjariyah atau khinjariyah pun boleh, ya.
alif khanjar, kan? Pisau belati. Okay. Jadi ada pedang Rasulullah, ada dagger. Apabila kita jumpa saja alif pendek itu tadi, maka dia menggantikan alif yang panjang. Kalau sebelumnya ada baris atas, baris atas memang, maka itu dibaca dengan 2 harakat. Kita kembali balik. Ala ini dibaca dengan berapa harakat? Boleh 2, 4, 5. Nah, kenapa? Kerana ini termasuk kategori mad jaiz. Apa tu mad jaiz? Apabila selepas mad asli bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Terpisah. Ala satu perkataan, aktsari satu perkataan. Jadi dibaca dengan, kita ambil 4 harakat. Laqad haqqal qawlu ala, 4 harakat. Nak baca 5 pun boleh. Ala aktsarihim, aktsar. Nah, pastikan kaf itu tadi sikit kita keluarkan anginnya. Ala aktsarihim. Nah, tu ala jagakan, keluarkan sikit. Ala aktsarihim fa. Nah, mim mati. Tutup mulut, rapatkan langsung masuk fa. Ala aktsarihim fahum la. Nah, sama. Him fahum la. Tutup mulut, rapat bibir, dan kemudian selepas itu langsung masukkan kepada huruf selepasnya. Sekali lagi. Ala aktsarihim fahum la. 2 harakat. Lepas fathah ada alif, lepas baris atas ada alif. Ala aktsarihim fahum la yu'minun. Jaga. Hamzah ni kesian. Dia hidup merempat, kan? Kadang dekat depan, bila dia ada dekat awal kalimat, awal perkataan, kadang dia langsung gelandangan, tak ada rumah sama sekali. Apabila dia dekat depan, kadang kat tengah-tengah, kadang dia letak pinjam rumahnya waw, kadang dia pinjam rumahnya ya, begitu juga dekat hujung, kan? Jadi dia suka pinjam rumah orang, hidup merempat, tapi alhamdulillah dia banyak keluarga angkat. Hamzah jangan ditekan terlalu kuat, nanti jadi kaf. Fahum la yu, hum la yu. Kalau kuat yu, nanti jadi kaf. La yu, dan moncongkan yu. La yu minun. 6 harakat. Okey? Alright. Kita ulang sekali lagi. Laqad haqqal qawlu ala sikit keluarkan. Aktsarihim fahum la yu'minun. Kita pergi kepada inna ja'alna, ayat yang ke-8. Hati-hati bila nun ada sabdu, apa hukumnya? Wajib dengung, kan? Berapa harakat dengung? 2 harakat terlebih sedikit untuk masukkan sifatnya kembali ke baris atasnya itu tadi, kan? Inna, okey, kan? Inna ja'alna. Jangan jangan dipantulkan kembali lamnya itu tadi. Ja'alna, no, ja'alna. Inna ja'alna. 2 harakat. Kenapa? Lepas baris atas ada alif. Okey. Kemudian selepas itu kita jumpa fi. Fi a. Kenapa ni fi panjang?
kita jumpa pedang Rasulullah. Berapa harakat? 4. Bila pedang jumpa pedang Rasulullah SAW, boleh baca, boleh panjangkan 4 atau 5 harakat. Kenapa ni panjang? Ini ya. Lepas baris bawah ada ya. Lepas mat asli ini ada hamzah. Di lain kalimat maka dibaca panjang 4 atau 5. Nak baca 2 pun boleh, tapi kita baca 4 atau 5. Okey, sekali lagi. Inna ja'alna fi kira fi a'na how dua-dua apa namanya satu tadi paling bawah ni kemudian naikkan bukan itu kekenyangan itu kalau dia turun, yang ini dari bawah naik coba bukan itu sikit sekali lagi okay. Inna ja'alna fi a'na. Kenapa? Kita jumpa apa ni? Alif dagger. Alif khanjar. Alif apa namanya? Pisau belati. Nah, maka baca dua harakat. A'naqihim. Mim mati. Nah, ingat kalau mim mati nampak tanda matinya, matikan betul mim itu tadi. Karena selepas itu jumpa dengan hamzah. Izhar syafawi. Tak apa. Tak ingat, tak tahu namanya, hukumnya pun tak ada masalah. Yang penting dah tahu simbolnya itu tadi. Bila mim atau nun atasnya ada baris mati, maka matikan betul. Apa dia? Tutup mulut, rapat bibir. Kalau mim langsung masuk. Fi a'naqihim nah, ghain dekat mana? Sini. Ha, kan kita dulu belajar ni kan ha, ain, ha, kha, ghain. Okay. Awal tu hari pertama kita dah belajar itu tadi. Okay. Maka matikan ghain dekat atas sini. Bukan au. Dan a'naqihim jumpa lagi. Nah, alif khanjar ini kan. Nah, pisau belatinya kita jumpa. Nah, berapa harakat nak baca? 2 harakat. Nampak ada fathataini kan, yang tak sama rata penulisannya itu tadi. Kenapa? Kerana nak dimasukkan ke fa, kan? Ikhfa, apa ni? Ikhfa hakiki, kan? Apa nak buat? Kalau begini, nah, matikan dulu afnya. Tak tahu dengungnya macam mana ni? Nah, matikan af dekat mana lidah kita? Di mana makharaj huruf fa itu tadi? Matikan. Af ada di apa namanya? Bawah gigi. Kan? Ujung lidah ada di bawah gigi bawah, paling bawah, okay? Apa dipanggil itu? Gums yang paling belakang itu tadi, belakang gums itu. Maka dengungnya lidah kita ada di situ. Ya? Dapat? Lam fa tak sama dengan semalam, hari Rabu, kan? Tunzi anza berbeza, kan? Lam fa. Jadi waktu dengung itu dah standby untuk sebut fa. Dapat? Ya. Lam fa. Cuba. 1 2 3. Dengungkan berapa harakat? 2 harakat. Fahiyai. Nah, nampak tak? Apa namanya? Ya-nya tak ada titik pun, kan? Nah, itu untuk apa dipanggil qiraat yang lain itu ada perbezaan apa dipanggil bacaan di situ, kan? Tapi untuk hafz tetap cuma di situ dia tak kasihkan titik, ya. Hati-hati dalam baca ini.
fahiya ilal, masukkan langsung lam mati, alif itu tak pakai. Ilal, nah jangan jangan pantulkan ilal, ya. Matikan betul. Ulang balik. Aghlala. Aghlala fahiya ilal azqani. Berapa harakat? 2 harakat. Kenapa 2 harakat? Lepas fathah, lepas dari atas ada alif. Okey. Sekali lagi. أغلالا فهي إلى الأذقان tebal qa kan, nah itu huruf isti'la kan, ila al-adqani fahum mimmat mim, kita belum belajar lagi mim mati jumlah mim idgham mimi, idgham mithlain dan sebagainya. Tak apa, kita dah belajar simbol dia. Apa dia? Lepas mim, di atas mim ada sabdu, kan? Maka langsung dimasukkan. Mim ni tak ada sukun kan? Nah, kan beza kan antara ini dengan yang ini? Ya. Nah, yang ini mimnya ada sukun, kan? Yang ini mimnya langsung tak ada sukun. Kenapa? Kerana nak dimasukkan pada huruf selepasnya, kan? Tergantung huruf selepasnya macam mana nak bunyikan. Yang ini huruf mim dah tak ada baris, kan? Nah, kemudian selepas itu lepasnya ada mim, ada sabdu. Maka nun sabdu, mim sabdu, wajib dengung. Berapa harakat? 2 harakat. Jangan lokek, kan? Fahum muqa. Nah, ini sama dengan laqad. Yang ini muqa. Muqa, matikan. Aqa. Bukan aqo. Nah, aqa. Dia pantul sendiri, bukan dipaksa. Aqa. Nah, bukan. Nah, tak sedap langsung kalau baca dipantulkan dipaksa pantul. Fahum muqa. Nah, bukan. Muqa. Dia pantul sendiri. Muqa. Nah, jangan dipaksa muqa. Nah, muqa. Fahum muqmahun 246 kan. Nah, kat mana kita nak stop ni? Ayat panjang kan? Nak berhenti dekat mana bagi yang nafas pendek? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Nah, apabila berhenti di situ, maka hilang ikhfa-nya, hilang tanwinnya, hilang fathah ini, jadikan baris satu, jadi apa dipanggil maddul iwad, kan? Nah, kita belum belajar itu nanti, biarkan. Itu nanti, yang penting kita tahu bagaimana nak berhentinya. Justru itu 2 baris tu, satu miring, satu terkeluar, keluarkan langsung dia, kan? Tinggal 1 baris. Jadi 2 harakat. Dapat? Okey. Kemudian bagus ulang dari fi a'naqihim. Tapi nafas tak sampai juga, tak apalah, fahiyah, kan? Kerana di sebenarnya satu sentence yang komplit, kan? Sampai adkhan ini tadi. Nah, fahiya ilal adqan fahum muqa, bukan mok, fahum muqmahun. Alhamdulillah. Okay? Baik, kita dapat belajar hari ini 7 dan 8 surah Yasin. Alhamdulillah, semoga kita dapat manfaat daripada 1 jam ini dalam memperbaiki bacaan kita untuk berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah lancarkan lidah kita, bibir kita, mulut kita untuk sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat-ayatnya. Alafu minkum, maafkan Syafi di atas segala kekurangan Syafi, di atas ketelanjuran Syafi, kelemahan Syafi, kerana Syafi adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah. Apabila kita mendapatkan manfaat dari rancangan ini, itu adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Syafi hanya menyampaikan, Syafi hanya berkongsi sama sahaja. Dan Syafi mohon redha daripada semua sahabat Quran, halalkan dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.